Selamat petang, salam sejahtera. Di dalam konten aku yang terkini, ada seorang yang bertanya, apa beza RPK dengan sajad? Semua ini timbul akibat daripada pendedahan di Mahkamah Tinggi berkaitan kes rasuah melibatkan isteri bekas Perdana Menteri iaitu Najib Razak, iaitu Rosmah Mansor. Yang terkini, DPP iaitu Gopal Sriram menolak dokumen yang tular yang bocor itu sebagai dokumen yang boleh dipercayai kerana ianya datang daripada sumber yang tidak boleh dipercayai, iaitu daripada blog Malaysia Today yang ditulis oleh Raja Petra Kamarudin. Dan menurut Gopal Sriram, beliau mengatakan bahawa RPK ataupun Raja Petra Kamarudin ini adalah seorang penulis blog ataupun penulis kepada artikel tersebut yang menjadi pelarian di United Kingdom. Selain daripada itu, Gopal juga mengatakan beliau sebagai seorang yang bajingan kerana beliau hanya menulis mengikut berapa yang dibayar, kata Gopal Sriram. Oleh sebab itulah, salah seorang daripada penonton dalam channel aku, mereka tanya, apa sebenarnya beza antara RPK iaitu Raja Petra Kamarudin dan dengan sajad? Aku terpanggillah menjawab kepada persoalan beliau itu, iaitu, tapi sebelum aku nak beri ulasan tentang apa perbezaan antara RPK Raja Petra Kamarudin dengan sajad, aku nak mencari dulu persamaan antara mereka. Video ini bukan untuk menghina, tetapi kita nak mencari persamaan apa antara sajad dan RPK. Yang pertama, menjawab kepada persoalan yang ditimbulkan oleh netizen, apa perbezaan, aku dapat persamaan pula. Pertama, persamaan antara sajad dan RPK yang semua orang tahu ialah mereka berdua adalah pelarian yang melarikan diri dari Malaysia. Mereka sama-sama tidak berani pulang ke Malaysia. Sajad melarikan diri daripada Malaysia, beliau pergi ke Thailand. Daripada Thailand, beliau melarikan diri lagi ke Australia. Ini semua disebabkan oleh kes yang melibatkan akidah sebagai orang Islam. Oleh sebab itulah, Sajad tidak berniat untuk balik ke Malaysia semula kerana menurut Sajad, beliau harus dan berada di Australia untuk menjalani hidup yang lebih selesa. Itu saja. RPK juga sama. Beliau daripada Malaysia dan telah melarikan diri daripada Malaysia, kini berada di United Kingdom untuk cuba mengelak daripada ditangkap oleh pihak berkuasa Malaysia. Beliau melarikan diri kerana beberapa hal yang aku tak sempat nak siasat, tetapi salah satu sebabnya ialah kerana ada pendedahan beliau yang sebelum ini dianggap mengancam keselamatan Malaysia. Itu persamaan pertama antara Sajad dengan RPK iaitu Raja Petra Kamarudin. Persamaan kedua antara mereka berdua ialah kedua-duanya mempunyai waran tangkap. Sajad telah dikeluarkan waran tangkap oleh kerajaan Malaysia. Sebelum Sajad melarikan diri ke Thailand, Malaysia telah pun mengeluarkan waran tangkap untuk beliau di Malaysia. Waran tangkap untuk Sajad ada banyak kes. Yang pertama, kerana gagal hadir ke mahkamah dalam perbicaraannya. Yang kedua, kerana beliau tidak pulang ke Malaysia ketika dipanggil. Akhirnya, Sajad mengambil keputusan untuk melarikan diri ke Australia. Hari ini, waran tangkap itu masih ada, tetapi beliau mendapat perlindungan di negara Australia. Begitu juga dengan RPK. Raja Petra Kamarudin juga telah mempunyai beberapa waran tangkap selepas beliau tidak pulang hadir ke Malaysia untuk beberapa kes di mahkamah. Raja Petra sebenarnya mempunyai kes di mahkamah di Malaysia, tetapi beliau gagal pulang ke Malaysia dan kini menetap mendapatkan perlindungan suaka di
United Kingdom seperti yang didedahkan oleh Gopal Siram. Oleh sebab itulah persamaan kedua ini mempunyai memang sama, langsung tidak ada perbezaan antara Sajat. Yang ketiga, persamaan antara Raja Petra dan juga Sajat ialah perasaan takut mereka untuk pulang ke Malaysia. Sajat berjuang untuk kebebasannya. RPK berjuang untuk kononnya mengubah reformasi Malaysia. Dalam pendedahan-pendedahannya yang paling mengejutkan, antara yang mengejutkan Malaysia ialah berkaitan dengan penularan dokumen-dokumen penghakiman yang kononnya diperoleh oleh Raja Petra. Pendedahan-pendedahan seperti ini kononnya adalah untuk mempertahankan Malaysia. Tetapi pada pendapat aku, kalau benar Raja Petra ini benar-benar mempunyai nilai patriotisme, kewarganegaraan yang tinggi, pulanglah ke Malaysia, bantu majukan Malaysia. Bukannya membuat catatan-catatan seperti itu yang tidak boleh kita sahkan. Mahkamah pun tidak boleh sahkan. Kenapa? Sebab tulisan-tulisan seperti itu siapapun boleh lakukan. Banyak penulis blogger boleh tulis seperti itu, tetapi sejauh mana kesahihannya tidak dapat dipastikan selagi Raja Petra masih tidak pulang ke Malaysia. Jadi persamaan yang ketiga ini adalah mereka sama-sama takut nak pulang Malaysia. Ada penulis blog, ada juga penulis di dalam netizen, dalam kalangan netizen menggelar kedua-dua mereka ini sebagai pengecut. Sajat pun pengecut pulang ke Malaysia. RPK juga pengecut untuk pulang ke Malaysia. Kenapa pengecut? Takut nak ditangkap, disumbat ke dalam penjara. Itulah pendapat netizen tentang isu atau persamaan yang ketiga. Persamaan yang keempat antara Raja Petra dan Sajat ialah mereka sama-sama tak menghormati undang-undang Malaysia. Pada pendapat aku, mereka ni kalau mereka menghormati undang-undang Malaysia, mereka akan pulang. Apabila dituntut oleh kerajaan Malaysia untuk pulang ke Malaysia, kalau benar mereka menghormati undang-undang Malaysia, mereka akan pulang. Mereka akan pulang. Tapi kenapa tidak pulang? Sebab tak hormat dengan undang-undang Malaysia. Satu sahaja perbezaan yang aku jumpa antara Sajat dan juga RPK, iaitu Sajat adalah seorang yang beridentitikan wanita walaupun telah diisytiharkan sebagai lelaki, atau orang biasa cakap di Malaysia ini sebagai pondan. Tetapi RPK, dia handsome, dia tidak bercirikan seorang wanita. Dia adalah seorang lelaki yang handsome, gagah dan masih lagi tampan. Itu sahaja perbezaan yang aku dapat lihat antara RPK dan juga Sajat, yaitu identiti mereka. Satu yang selalu disebut sebagai pondan, satu lagi memang original lelaki. Itulah dia aku persembahkan pada kamu semua. Apa beza, apa persamaan antara RPK dengan Sajat selepas netizen bertanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.